Apa itu teknologi? Teknologi merupakan satu pembangunan alat atau mesin yang mengandungi teks, audio, visual dan animasi. Teknologi juga merupakan satu rekaan atau gadget melalui prinsip sains dan operasi terkini. Teknologi juga memberikan manfaat dan menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan proses pemindahan ilmu, proses pengajaran dan pembelajaran, boleh berlaku dengan bimbingan guru atau usaha pelajar sendiri, boleh berlaku secara formal dan tidak formal. Pendidikan yang berkesan adalah pendidikan formatif di mana pelajar boleh berfikir secara rasional dan bertindak secara kritis. Teknologi dalam pendidikan, ia merupakan aplikasi media, sistem atau pendekatan yang membantu guru ke arah pencapaian PNP yang berkesan. Ia merupakan satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia, prosedur, idea, peralatan dan organisasi untuk meningkatkan pencapaian PNP. Ini bermakna teknologi dan pendidikan tu saling memerlukan. Sekiranya ia hanyalah satu alat media, ia tidak dipanggil teknologi dalam pendidikan. Ia hanyalah teknologi dan sekiranya ia hanya melibatkan manusia dan bahan, ia hanyalah pendidikan. Jadi teknologi dan pendidikan melibatkan elemen-elemen alat atau sistem, manusia itu sendiri dan bahan-bahan pembelajaran. Dengan ini, teknologi dalam pendidikan adalah alat atau sistem yang digunakan untuk mengganti bahan yang digunakan bagi tujuan PNP oleh guru selain buku teks dan papan hitam. Antara teknologi dalam pendidikan yang boleh digunakan adalah telefon bimbit, tablet, komputer riba atau projektor yang boleh ditayangkan di dalam kelas. Pada tahun 1900, perkembangan teknologi pendidikan bermula dengan perkembangan audio-visual seperti radio dan kaset. Pada tahun 1920 dan 1930, teknologi pendidikan audio dan visual semakin berkembang. Alat bantu visual diklasifikasikan daripada peringkat konkret sehingga ke peringkat abstrak. Contohnya, gambar yang dicetak sehinggalah gambar yang tidak perlu dicetak hanya dilihat melalui layar. Pada tahun 1946, Edgar Dale mengembangkan kun pengalaman. Kun ini menggambarkan analogi visual berdasarkan tahap konkret dan abstrak dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Dale berpendapat simbol dan gagasan abstrak lebih mudah difahami dan diserap dengan diberikan pengalaman yang konkret. Berdasarkan kun pengalaman, tingkat yang teratas sebanyak 10% yang diingat melalui baca, manakala sebanyak 20% yang diingat melalui pendengaran, manakala sebanyak 30% yang diingat daripada melihat gambar, melihat video dan melihat demonstrasi. Seterusnya, sebanyak 50% yang diingat apabila terlibat dalam diskusi ataupun perbincangan, manakala sebanyak 70% yang diingat melalui persembahan atau presentasi dan sebanyak 90% yang melalui berlakon, melakukan simulasi dan mengerjakan hal yang nyata. Pada tahun 1950, media pengajaran yang dikenali sebagai pusat sumber sekolah mula dibina. Pada tahun 1960, teknologi pendidikan menjadi kajian yang mendapat banyak perhatian dalam dunia pendidikan. Pada tahun 1980, perkembangan teknologi pendidikan semakin berkembang dengan penggunaan mikrokomputer. Pada tahun 1981, Romiszowski memperkenalkan gambar rajah yang menggambarkan perkembangan teknologi pendidikan. Penerapan teknologi pendidikan berkembang luas bukan sahaja di institusi pendidikan tetapi juga di luar jabatan pendidikan. Pada tahun 1990 sehingga kini, sumber pembelajaran dan bahan pengajaran mula dilihat berkembang luas di internet.
Yang pertama, proses pengajaran dan pembelajaran banyak memberi kesan yang baik kepada murid-murid khususnya yang di sekolah rendah. Seterusnya, ia dapat memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran kerana berfokuskan kepada isi-isi penting kepada topik yang akan disampaikan. Contohnya, penggunaan perisian pembelajaran banyak membantu guru dalam menguruskan masa pengajaran di dalam kelas. Teknologi juga dapat merangsang pelbagai deria pelajar. Contohnya, penggunaan visual yang diikuti oleh audio akan melibatkan deria lihat dan dengar serta deria sentuh. Penglibatan deria ini akan meningkatkan ingatan pelajar. Selain itu, teknologi juga dapat menambahkan pengalaman murid. Contohnya, media bergerak berasaskan video dan animasi. Dengan adanya perisian media ini, banyak perkara yang dapat dipelajari oleh murid seperti tumbesaran haiwan dan tumbuhan berbentuk animasi dengan bantuan teknologi. Yang terakhir sekali, dapat mengelakkan rasa kebosanan kepada pelajar untuk mengekalkan minat mereka dalam pembelajaran. Ia juga boleh menghiburkan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, penggunaan program pembelajaran yang menyediakan permainan interaktif supaya dapat menagih tumpuan pelajar. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada isu semasa yang berkaitan dengan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, accessibility teknologi. Kesenjangan digital. Terdapat ketidakseimbangan akses teknologi di kalangan pelajar dari latar belakang ekonomi yang berbeza. Hal ini menciptakan jurang dalam pembelajaran secara atas talian di mana segelintir pelajar mungkin tidak mempunyai akses yang sama terhadap peralatan atau sambungan internet yang diperlukan. Hal ini demikian kerana terdapat sesetengah kawasan, terutamanya di kawasan pedalaman yang masih tidak mempunyai rangkaian internet. Isu yang kedua pula adalah pembelajaran hibrid. Penyesuaian terhadap pembelajaran hibrid. Pendidikan telah beralih ke model hibrid yang menggabungkan pembelajaran secara fizikal dengan pembelajaran dalam talian. Guru hendaklah merancang pembelajaran yang efektif dan menguruskan penyampaian kurikulum di kedua-dua persekitaran ini secara serentak. Seterusnya adalah keselamatan data dan privasi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan meningkatkan risiko pengumpulan data pelajar. Isu-isu berkaitan privasi dan keselamatan data menjadi keutamaan seperti penjagaan terhadap maklumat peribadi dan penggunaan data untuk tujuan yang sesuai. Baru-baru ini, tular di media sosial mengenai kebocoran maklumat data peribadi pelajar-pelajar UiTM. Perkara ini membimbangkan ramai pihak kerana boleh terjadinya salah laku guna terutamanya dari kalangan skamer. Yang terakhir adalah kesan terhadap keterlibatan pelajar. Keterlibatan dan motivasi pelajar. Walaupun teknologi menawarkan cara yang lebih interaktif dan inovatif untuk belajar, cabaran besar adalah memastikan bahawa penggunaannya tidak menyebabkan kurangnya keterlibatan ataupun motivasi pelajar. Hal ini adalah kerana teknologi mempengaruhi cara para pelajar belajar dan berinteraksi. Oleh itu, para pelajar hendaklah bersiap sedia sebelum menjalani pembelajaran secara atas talian.